الحمد لله القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara seperti mana berbual-bual ataupun menggunakan telefon. Alangkah ruginya jika kita sudah berada di dalam surau ini tapi kita tidak mendapat sebarang bahagian pun manfaat daripadanya. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita, wa man lara falaysa lahu fi jumu'atihi tilka syai'. Maksudnya, barang siapa yang melakukan sesuatu yang lara, dia tidak akan mendapat bahagian daripada Jumaatnya itu. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Hidup Bahagia Negara Sejahtera. Sebelum itu khatib juga ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian agar terus istiqamah mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau dan juga majlis-majlis ilmu, serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Kita telah pun hampir pertengahan bulan Rejab dan lebih kurang 45-47 hari sahaja lagi akan tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka marilah kita gigih meningkatkan amal ibadah dan sentiasa bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang diradai dan diberkati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sangat mendambakan kehidupan kita ini kehidupan yang aman, tenang, selesa dan cukup segala keperluannya. Inilah antara ciri kebahagiaan yang menjadi perjuangan setiap manusia. Dalam buku La Tahzan, Dr. A'id Al-Qarni telah menjelaskan bahawa di antara kebahagiaan itu bukanlah kerana ada pada istana Abdul Malik ibn Marwan, bukan pula pada pasukan Harun Ar-Rashid, bukan juga pada rumah mewah Al-Jassas, dan bukan pula pada harta simpanan Qarun. Kebahagiaan juga bukan pada kitab Asy-Syifa karya Ibn Sina, bukan pula pada himpunan syair-syair Al-Mutanabbi, dan bukan pula pada taman-taman indah Cordoba atau kebun-kebun lainnya. Kebahagiaan itu menurut para sahabat ialah sesuatu yang tidak banyak menyibukkan, kehidupan yang sangat sederhana. Kebahagiaan ada pada Ibnu Musayyib dengan ilahiyat ketauhidannya, Imam Al-Bukhari dengan kitab sahihnya, Hasan Al-Basri dengan sifat kejujurannya, Imam Asy-Syafi'i dengan kesimpulan hukumnya, Imam Malik dengan sikap muraqabahnya, yakni sentiasa dalam pengawasan Allah, Imam Ahmad dengan sikap waraknya, dan juga Thabit Al-Bunani dengan ibadahnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebahagian kita sering beranggapan bahawa bahagia itu dengan banyaknya harta kemewahan, besarnya rumah ataupun tempat tinggal, banyaknya ladang ataupun kebun, tebalnya duit yang dipegang, ataupun lain-lain kelimpahan sesuatu yang dimiliki berupa harta, kemudahan dan juga hal-hal lain yang disukai oleh fitrah semula jadi manusia. Akan tetapi hakikatnya semua itu menjadi sebab jiwa menjadi resah, tertekan dan hanya menambah beban dalam hidup seorang manusia, bukan sahaja ketika hidup di dunia, bahkan juga ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Firman Allah Azza wa Jalla,
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Maksudnya, janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka yang kafir itu, menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk kami uji mereka padanya, sedangkan limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kebahagiaan itu ialah keriangan hati kerana kebenaran yang dijalaninya, kelapangan dada kerana prinsip yang diyakininya, dan ketenangan hati kerana kebaikan yang dimilikinya. Bagi seorang Muslim pula, puncak kebahagiaan itu ialah apabila ketika dia mencapai puncak ketakwaan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan pada manusia ialah kemuncak kebahagiaan yang terakhir, iaitu dengan cara menyerahkan diri secara sukarela kepada Islam, dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mentaati segala perintah dan larangannya. Kebahagiaan mempunyai pertalian dengan dua dimensi kewujudan, iaitu kewujudan di dunia dan juga di akhirat. Sedang jemaah yang dikasihi sekalian, untuk mencapai kebahagiaan hidup, kita dituntut untuk menggembleng segala daya dan usaha serta pengabdian dan ketaatan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam konteks masyarakat pula, pastinya usaha ini menuntut kepada semangat kebersamaan, kefahaman dan toleransi yang bersepadu antara semua pihak, walaupun berlainan budaya, agama, latar belakang jawatan dan pendidikan, fikrah politik dan sebagainya, yang mendukung semangat muafakat dalam kepelbagaian. Pembinaan masyarakat dan negara yang bahagia perlu dimulakan dengan perjuangan menegakkan iman, akidah dan tauhid, serta membangun peradaban dan moral yang tinggi. Para pemimpin bertanggungjawab mentadbir urusan pemerintahan dengan petunjuk Islam, menunaikan amanah dengan sepatutnya, dan memimpin masyarakat majmuk di negara ini dengan adil dan saksama menurut acuan dan sempadan yang telah digariskan dalam Islam. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, 1 Februari ditetapkan sebagai Hari Wilayah Persekutuan yang memperingati Hari Pengisytiharan Gabungan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bertemakan wilayah persekutuan untuk semua, dengan hasrat menjadikan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai aspirasi kepada semua, dengan membawa imej komuniti bandar yang penuh nilai perpaduan, kesefahaman dan kekitaan. Wilayah persekutuan juga menjadi pusat pentadbiran kerajaan dan antara nadi penjana pertumbuhan ekonomi negara. Impaknya juga pasti akan turut tempias kepada negeri-negeri lain dalam negara ini, khususnya daripada aspek peningkatan pelabur asing dan juga sektor-sektor pelancongan. Bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyimpulkan beberapa intipati. Yang pertama, setiap manusia sangat mendambakan kebahagiaan hidup yang bermaksukan dengan rasa aman, tenang dan kecukupan. Yang kedua, kebahagiaan itu ialah keriangan hati kerana kebenaran yang dijalaninya, kelapangan dada kerana prinsip yang diyakininya, dan ketenangan hati kerana kebaikan yang dimilikinya. Bagi seorang Muslim pula, puncak kebahagiaan itu ialah ketika mana dia mencapai puncak ketakwaan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, pembinaan negara yang sejahtera dan bahagia memerlukan penglibatan pemimpin rakyat seluruhnya berdasarkan bidang kuasa, peranan serta kemahiran dan kepakaran masing-masing yang bertindak sebagai pelengkap antara satu sama lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad
وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada hari yang mulia ini juga, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawamit taufiq wal hidayah was-sihhati was-salamah. Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda ini Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musna'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah Bintul Marhum Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.